Alright. Hari ini kita dah nak masuk tentang orbital overlapping and hybrid orbital lah. Nak kena masuk itu dah. Tidak nanti makin lambat. Jadi saya akan ubah cara, iaitu saya akan bagi penerangan tentang overlapping semua tu. Kemudian kamu boleh rujuk kamu punya buku tutorial. Nanti kamu jawab dan hantar melalui Telegram. Melalui Telegram lah yang peribadi. Nanti saya akan cek. Jadi lebih cepat. Saya tanda pun lebih cepat. Saya boleh tanda pakai. Dan ambil gambar lah. Okey, bertemu kembali. Tadi siaran terputus sekejap. Sekarang ni line memang memang tak menentu kan. Dengar tak? Sekarang dengar tak? Bagi respon sikit. Okey, bagus. Jadi seperti saya sebut tadi, saya akan terangkan sikit tentang overlapping semua ni. Jadi saya percaya kalau kamu baca pun bukan nak faham pun, faham sikit-sikit je. Jadi saya akan terangkan secara ringkas. Tengoklah mungkin sejam, jadi sejam berikutnya kamu boleh buat tutorial sendiri, kemudian hantar je. Okay? Kalau tak faham boleh terus tanya. Saya tak boleh buat kelas kick apa semua sebab line kita sekarang ni tak apa nak mengizinkan. Line kat tempat saya pun kacau, kejap keluar kejap masuk. Jadi terpaksa buat secara yang ringkas ni lah. Jadi saya akan share screen macam biasa. Kalau nampak beritahu. Okay, nampak tak? Nampak. Okey, bagus. Sudah nampak. Jadi nampak warna kuning ada garis-garis semua. Okey, bagus. Jadi sekarang ni saya akan pergi kepada tajuk kita ialah orbital overlapping tajuk dia. Orbital overlapping. Yang ni masih lagi berkenaan tentang chemical bonding. Yang kita akan melihat secara bagaimana orbital itu overlap. Sebelum ni kamu dah belajar, kita ada orbital S, bentuk dia lah sphere macam ni lah. Lebih kurang lah sphere macam ni. Kemudian kita ada P, ni S orbital lah. Kemudian kita ada P orbital, bentuk dia dumbbell kan, macam ni kan. Dumbbell, okay, bentuk dia macam ni, dumbbell. Dia ada PS pula. Dia ada PX, PY, PZ tu. Kemudian yang ketiga ialah bentuk cloverleaf tu. Cloverleaf yang orbital D tu. Kan, yang katakan macam ni. Ni katakan paksi. Ni apa ni? Ni X, ni Y, ni Z. Ini adalah katakan 3D X squared, Y squared tu kan. Kita ada 3 jenis bentuk orbital. Dan sekarang ni, kita nak tengok bagaimana orbital tersebut dia overlap membentuk ikatan. Pertama, kita akan lihat katakan hidrogen. Hidrogen. Macam tu lah. Hidrogen macam ni. Dan kalau kita lukis Lewis structure dia macam ni. Kan? Macam ni kan? Simple je. This is Lewis structure dia. Kemudian, kalau kita lihat dari segi bagaimana orbital dia overlap, kita akan cek bahawa hidrogen ini dia ada satu valence elektron. Kalau kita buat macam ni, hidrogen dia dekat 1s ni, dia ada 1 valence elektron macam ni. Okay. Kemudian hidrogen sebelah ni pun
sama juga dia pun ada one valence electron. Sekarang ni bagaimana dia nak overlap? Dia akan overlap, akan membentuk chemical bonding. Jadi kita tahu 1s ni bentuk dia spherical macam ni. Jadi kita melukis bentuk dia spherical, dia ada satu elektron. Yang kawan ni pun sama juga, dia ada spherical, dia ada satu elektron. Okey, bila dia overlap dia akan jadi macam ni. Ni overlap. Okey, sekarang ni kat tengah-tengah ni lah akan berlaku pertindihan orbital. Dia panggil orbital overlapping antara s orbital. Ni s orbital. Ini pun s orbital daripada hidrogen. Jadi macam tu lah dia punya overlap dia. Jadi simple lah untuk hidrogen ni. Dia macam tu. Boleh ke? Kemudian saya akan pergi kepada overlapping yang kedua, iaitu bagaimana overlapping yang berlaku pada HCl. Okay, HCl. Kita tengok HCl. HCl. Okay, sekarang tu hidrogen simple. Kemudian kita tengok yang HCl pula. HCl macam ni. Belum. Setakat ni faham hidrogen faham hidrogen simple saja. Okey. Apa dia? Okey, sekarang saya nak pergi kepada HCl. HCl macam ni. This is HCl. Ni buat garisan Okey. Lewis structure dia lah macam ni kan. Is Cl ni. Sebab itu untuk membuat orbital overlapping ni pun kamu kena mahir Lewis structure dia. Berdasarkan Lewis structure nanti kita boleh melihat apa yang berlaku. Okey. Dia macam ni. HCl macam ni, dia punya Lewis structure dia H Cl, lepas tu ada dot semua. Dan kalau kita lihat dia punya hidrogen, senang ada peta ni boleh lurus sikit. Okey, dia ada 1s kat sini, dia ada satu elektron. Untuk klorin, untuk klorin, saya lukis untuk klorin. Kita ambil yang valence saja tau. Kita ambil yang valence. Klorin dia adalah kumpulan period. Okey, dia adalah period period apa? Period 3 kan? Okey, jadi dia dekat dia ada 1, 2. Kalau nak buat kotak pun tak apa, kita buat kotak lah, senang sikit lah. Sebab kita dah, kotak ni dah best sikit lah nak lukis dia. Ni sebab kotak. Okey. Saya buat kotak macam tu. Tu yang buat kotak tu, tapi tak ikut pun kotak tu. Dia dekat 3P kan. Nak lukis valent, kena penuh. Okey, klorin. Sekejap ya. Dia ada 3S dengan 3P lah. Macam tu. 3S, 3P ya. Jadi dia ada 7 kan valence elektron dia kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia macam tu. Inilah dia punya kamu kena buat dulu dia punya valence elektron dia. Valence elektron untuk hidrogen, valence elektron untuk klorin. Kemudian kita lihat what color. Hidrogen dia akan menggunakan orbital s. Okey. Saya bulatkan orbital s. Klorin dia akan menggunakan orbital p yang single. Yang single. Yang double dia tak gunalah. Ni saya tandakan right yang double ni. Yang double ni dia jadi lone pair kat sini. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nampak tak? 2, 4, 6. Ini ada yang single ni. Single ni dengan single hidrogen kat sini dia akan overlap. Dia akan overlap dan akan membentuk yang ni. Dia akan membentuk covalent bond kat sini lah. Covalent bond. Okay, nampak tak? Dia punya konsep dia simple saja. Yang overlap akan membentuk covalent bond. Yang tak overlap, yang ada balance tu ada banyak dan dia mesti valence lah, valence elektron.
Kalau ada sini, akan jadi lone pair lah. Hidrogen memang tak ada, memang ada satu. Jadi sekarang kita nak lukis. H ni, orbital dia adalah S. Macam tu kan? Ada satu elektron. Klorin ini, dia adalah 3p. 3p ni kita tulislah 1s. Klorin menggunakan 3p. 3p apa? 3px ke, 3py ke, 3pz? Kita tak tahu. Kita boleh pilih mana-mana. Lah. Okay, let's say saya nak kata yang ni 3px, boleh. Kalau saya nak kata dia 3py pun boleh. Saya nak kata dia 3pz pun boleh. Dia sebenarnya kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, orbital tersebut ada satu yang single. Okay, bentuk dia apa? Bentuk dia dumbbell. Bentuk dia dumbbell macam ni. Allah, okay, elok sikit. Saya dah buat kotak tu pun tak ada elok ya. Okay, bentuk dia dumbbell lah. Dumbbell, okay, harap-harap elok lah ni. Nampak elok sikit. Kurang lah. Sebab tu saya ambil yang kotak ni. Okay, bentuk dia dumbbell macam ni. Dumbbell. Kalau kamu boleh lukis elok, lukislah elok-elok. Bentuk dia dumbbell lah. Ni dumbbell. Dia ada satu elektron. Elektron tu duduk kat mana? Elektron tu boleh duduk di mana-mana. Dia ada bentuk dumbbell. Dia mungkin berada di sini. Dia mungkin berada di sini. Tetapi dia di dalam ruang bentuk dumbbell tersebut. Jadi boleh lukis di mana-mana sebenarnya. Sebab kita tahu apa ni, dia cuma kebarangkalian. Probability of finding electron in orbital. Dia macam tu kan? Okay. Jadi macam mana dia nak overlap? Okay, apabila dia overlap, dia akan jadi macam ni. Ni saya tarik sikit. Nampak ruang tu. Saya akan tarik sikit. Okay, dia akan overlap, dia akan jadi macam ni. Okay. S ni macam tu. Sphere macam tu lah. Dan ini akan bagi ada ruang sikit lah. Kita ada ruang pula. Ya kan? Okay. Jadi dia akan overlap macam tu. Dan macam tu. Okay. Ini daripada 1S tadi. Ini daripada 3P tadi. Daripada 3P, daripada klorin lah. Tukar color sikit. Apabila dia overlap, dia punya spin dia mesti bertentangan. Satu ke atas, satu ke bawah. Okey, itu syarat untuk overlap. Overlap dia mesti bertentangan. Dan overlap ini kita panggil dipanggil apa? Fikir lupa. End to end. Dipanggil end to end. End to end. Overlapping dipanggil. End to end, hujung ke hujung. End to end overlapping. Dan dia akan menghasilkan apa yang kita panggil sigma bond. Sigma bond. Dia kalau end to end, dia akan menghasilkan sigma bond. Sama juga yang tadi hidrogen, dia ialah end to end. End to end overlapping. Dan dia akan menghasilkan sigma bond. Okay. Sigma bond ini kita akan merujuk kepada yang ada single bond. Kalau ada single bond, guarantee dia adalah end to end overlapping dan sigma bond. Lagi satu, nanti kita akan ada double bond. Yang double bond itu, satu ialah sigma bond, satu lagi ialah pi bond. Sekejap lagi kita akan lihat. Boleh ke? Setakat ni faham? Boleh ke? Okey, bagus. Sekarang saya nak pergi kepada ada satu lagi iaitu, okey, ini adalah overlapping of S and P. Ini S overlap dengan P orbital. Atas ni ialah S overlap dengan S. Satu lagi ialah P dengan P pun boleh overlap. P dengan P untuk overlap, dia ada dua keadaan. Satu membentuk sigma bond, satu ialah pi bond. Jadi, mari kita lihat. Laju sangat kah? Kalau laju, beritahu. Saya boleh bagi lagi laju. Go to next page. Okay. Oh, dia tak mau ni. Go to next page. Dia tak mau pergi.
Razia dah terlajak tadi. Yang kelima apa yang? Yang tadi saya berada di page yang kelima. Okay, sekarang saya pergi pada page keempat lah. Okay. Sekarang saya nak pergi kepada P dengan P pula. P dengan P contoh dia adalah klorin lah. Cl2 kan. Cl2 ni kalau kita lukis structure dia Cl, Cl, Cl. Ni yang simple dulu. Lepas ni kita ada yang lebih payah tau. Yang kita panggil hybrid. Hybrid ni payah sikit lah. Dia macam ni lah. Dan kalau kita rujuk kepada klorin ini macam tadi tu lah. Okey, kita akan lukis. Kita akan lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia ada macam ni. Kemudian kita akan pakai yang ni. Yang akan overlap. Dia ada dua klorin yang sama. That means kita lukis satu pun dah cukup. Jadi kita akan lukis. Ini adalah 3S. Ini adalah 3P. Dia akan menggunakan orbital P. Orbital P apa? Dumbbell. Jadi macam ni. Dan satu lagi pun macam ni. Okay. Ini kita lukislah, ni klorin. Letak Cl kat tengah ni. Ni sepatutnya lurus lah ni. Dan bentuk dia lurus. Dia lukis ni kenapa ternaik ke atas. Okay, lock sikit. Okay, merah pula. Kita mengelok sikit. Elok lah tu. Okay. Lebih kurang. Jadi, ini ada satu elektron, belah ni pun satu elektron, dia akan overlap kat tengah-tengah ni, satu kat sini, satu kat sini. Nampak tak? Overlap dia adalah P dengan P. P overlap dengan P. Nah? P orbital of chlorine overlap dengan P orbital of chlorine, jiran dia. Dan ini pun kita akan dapat sigma bond juga. Sigma bond. Nampak tak dia punya sigma bond? Dia mesti end to end. End to end. Overlapping. Kita panggil dia end to end overlapping of P orbital. Kita akan dapat sigma bond. Okey. Habis bab ni. P ni, dia ada satu lagi dia punya overlapping dia. Yang kita panggil side by side. Apabila sigma bond, apabila P orbital ni P orbital. Dengan P orbital, dia overlap. Ni side by side, dia macam ni. Tepi, ni tak kena. Saya nak bagi dia overlap. Bagi kena. Ni, nampak dia dumbbell. Alright, nampak? Dia overlap dia. Side by side, nampak tepi ni. Ni, tepi. Dia panggil side. To side kot, side by side ke side to side, overlapping. Side to side overlapping. Selalunya nanti kalau kita lukis, sebab bila kita nampak side to side tu dia sangat rapat, nanti selalunya kita akan buat macam ni. Kita akan buat macam ni, dia mungkin jarak dia jauh, kita akan buat garis. Garis macam tu. Okay, sama juga. Dia punya elektron dia, satu kat sini, satu lagi, yang belah sini mesti opposite dia punya spin dia. Okay. Dan jangan risau yang ada kosong ni, sebab elektron ni kan kita kata dia boleh berada juga di bawah. Cuma kita nak nampakkan dia punya overlapping atas dan bawah. Satu mesti overlap. Mesti opposite dia punya spin dia. Satu ke atas, satu ke bawah. Ini dipanggil side to side overlapping, dan ini ialah akan membentuk pi bond. Ini nanti akan membentuk pi bond . Kat sini ni ialah pi bond . Berlaku di mana? Berlaku di double bond. Di double bond. Contoh, saya nak bagi contoh. Contoh yang popular, oksigen . Oksigen . Okay, saya ambil contoh oksigen. Oksigen ke bawah.
Itulah. Okay, silap. Okay, saya ambil sini, saya ambil contoh oksigen. Setakat ni boleh boleh ikut overlapping ni. Dia ada sigma bond, dia ada pi bond, dia ada S dengan S, S dengan P dengan P. P dengan P dia ada sigma bond, dia ada pi bond. S dengan S sigma bond saja. S dengan P sigma bond saja. P dengan P ada dua. Sama ada dia sigma bond ataupun pi bond. Setakat ni okey ke? Halo, halo. Okey. Okey, tak faham? Boleh tanya nak. Okey, saya ambil carbon dioxide. Carbon dioxide pula, oksigen. Oksigen. Okey, oksigen lah. Kita tengok contoh oksigen O2. Dan dia punya ni macam ni kan. Ni kamu kena ingat balik macam mana nak tulis Lewis structure dia, bilang dia punya elektron dia semua tu kan. Okey, dia macam ni. Oksigen tu macam ni. Nampak tak? Dia ada dua tau. Dia ada dua. Satu ini ialah sigma bond. Satu ini adalah pi bond. Kalau dia ada triple bond, dia akan ada satu sigma, dia akan ada dua pi. Pi. Sigma, pi. Kalau dia ada dua, satu sigma, satu pi. Kalau dia ada satu, sigma lah. Pi dia tidak boleh wujud sendirian. Okey, mari kita lihat dia punya oksigen. Oksigen valence elektron. Jadi kamu kena cekap tau. Kalau tengok, kita kena tahu. Okay, oksigen dia period 2. Jadi mesti 2s dengan 2p. Sampai peringkat ni kamu dah kena cekap. Dan dia ada how many valence elektron? 6. Okay, kamu pun isilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Nampak 6 6. Ada dua yang tak berpasangan tu. Salah satu akan overlap secara end to end. Okay. Halo. Awak. Okay, saya lukis dua-dua lah. Ni oksigen, katakan oksigen 1. Oh, siapa tu? Okay, ni katakan oksigen 1. Ini oksigen 2. Ni nak bagi senang nampak. Benda yang sama. Oh, siapa tu? Carmilla, kenapa Carmilla? Ya, Carmilla nak tanya soalan ke apa? Carmilla. Sorry. Oh, tak ada apa. Tu bunyi macam-macam. Okey, macam ni kita ada dua oksigen, saya labelkan sebagai oksigen 1, oksigen 2. Okey. Senang nak clear lah. Okey, ada nampak ada lone pair kat sini kan? Okey, saya tunjuk yang oksigen 1. Ni lone pair dia. Ada dua lone pair. Ni dia lah. Ni lone pair sini, ni lone pair kat situ. Okey. Oksigen 2 pun sama, dia ada dua lone pair sini. Okey, mana pada 2s dengan pada 2p tu. Kemudian ada dua yang tak berpasangan kan. Yang ni pasangan yang pertama ini, yang tak berpasangan yang pertama ini, dia akan overlap dengan tak berpasangan kat situ. Membentuk sigma bond. Okay. Ada lagi yang tak berpasangan ni, dia akan overlap juga secara side to side. Membentuk pi bond. Bentuk pi bond. Jadi mari kita lukis. Okay, tarik sini pula. Okay, sekarang saya akan lukis. Bulat-bulat ni tak kacau ke? Saya nak tunjukkan tu perkaitan dia dengan Lewis structure. Sebab tu Lewis structure kamu kena mahir. Kamu tahu lukis dengan betul, jadi kita tahu. Oh, dua ni mana? Sini. Okey, dua ni sini. Dua ni sini. Dan ada yang balance ni, dia akan overlap. Kita tahu covalent bond adalah perkongsian elektron. Jadi, kita nak tunjuk dia perkongsian lah tu. Saya tulis yang ni. Alright. Okay. Jadi sekarang saya akan lukislah p orbital tu kan dumbbell tadi. Okey, sebab kat sini Sini lah kot Okey, harap-harap cantik. Oh, terlajak. Terlajak juga.
Dah buat garis pun boleh terlajak lagi. Ya. Okay dah. Ini yang ni saya lukis ni. Ni saya tulis oksigen 1. Ni oksigen 1 lah ni. O1. Kat tengah tu sebenarnya nukleus. Tapi sebab kita nak bagi nampak itulah dia punya atom oksigen dia, tulis O lah. O1 nak beza dengan O2 tadi. Okay, sekarang saya nak lukis O2 pula. Kat sini lah. Okay, kat sini lah. Dia akan overlap lah. Macam tu. Dia akan overlap. Wah, besar kecil pula. Nanti kamu lukis bagi elok lah. Saya punya lukisan ni tak apa elok. Inilah oksigen yang kedua tadi. Dia menggunakan orbital P. Kan dia ada satu elektron kat sini. Jadi dia akan overlap kat sini. Jangan lupa buat elektron dia akan overlap at different spin. Okay. Kita dah dapat sigma bond. This is sigma bond. Yang ni pula pi bond ni. Pi bond ni macam mana? Pi bond ni dia mesti perpendicular. Dia mesti bersudut tepat dengan sigma bond. Okey. Kalau kita nak senang ingat, dulu ada kamu buat paksi, kan dia ini ada paksi X, paksi Y, paksi Z. Let's say inilah paksi X. Jadi kita akan buat satu lagi paksi Y. Paksi Y itu akan ada ni kena padam atas ni Zat. Okey. Ni paksi Y ni kat sini ni akan ada satu lagi. Yang belah sini pun sama juga. Dia ada yang oksigen yang kedua pun dia ada satu lagi orbital yang let's say inilah 2px kan. Ni 2px. Ini kan 2px kan. Yang ni katakan 2px lah ni. Ni 2px. Yang ni katakan 2py. Jadi yang ni 2py lah. Ni 2py lah. Itu 2py dia. Jadi dekat 2py ni pun dia ada satu elektron. Ni ada satu elektron kat atas ni. Dan sekarang kita nak buat overlap side to side. Yang ni mesti different spin lah ke bawah. Oleh kerana di dalam atom sebenarnya dia duduk rapat-rapat. Tapi bila kita nak lukis, kita tak boleh buat dia rapat-rapat. Dia ada jarak. Jadi untuk menunjukkan bahawa adanya overlap kat sini, kita buat garis macam ni. Kita buat garis, satu kat atas, satu dekat bawah. Ni maksud dia overlap lah ni. Dan this is pi elektron. Pi lah. Overlapping yang akan menghasilkan pi bond. Okay, pi bond. Jadi beginilah. Yang ni sebenarnya dia rapat. Yang ni dia rapat macam kat atas ni tadi kan. Sebenarnya dia rapat macam ni lah. Dia rapat. Kalau kita nak buat macam ni kan, nanti apa tak nampak kan. Dia sebenarnya macam ni kan. Dah jadi kelompok bunga kan. Jadi bila kamu nak lukis, kamu lukis macam ni lah. Jadi begitulah overlapping yang berlaku di dalam atom. Okay. S dengan S, sigma bond. S dengan P, sigma bond. P dengan P ada 2, sigma bond dengan pi bond. Kalau sigma bond dia mesti end to end overlapping. Pi bond dia mesti side to side overlapping. Okey ke setakat ni? Hello, okey ke? Okey, sekarang saya nak tengok sikit soalan, boleh jawab tak lagi? Tengok tutorial lah. Describe the formation of sigma and pi bond. Jadi kamu boleh buat lah. Kamu boleh dah jawab dah. Sigma bond formed by orbital overlapping end to end. Tadi saya dah sebut. Manakala pi bond pula overlapping side by side. Dia side by side. Side to side pula. Side by side. Dia punya istilah dia. Kita kena pakai dia punya istilah. Jangan pakai istilah kita. Ni side to side tadi. Side by side. Okay. Side by side. Allah terbayang. Okay. Side by side overlapping nama dia.
untuk pi bond. Ini balik. Okey. Kemudian dekat sini dia ada tengok yang B ya, 1B. Draw Lewis structure of benzene molecule, hence label all the sigma and pi bond. Okey. Untuk benzene ni, benzene kita buat kat bawah ni. Okey. Kalau kita lukis dia punya Lewis structure dia ni. Okey. Lewis structure untuk benzene dia C6H6, benzene ni C6H6. C6H6. Dia macam ni ya, dia macam ni. Ni bentuk hexagon. Okey, kemudian ada double bond dengan single bond, dia alternate. Dia alternate single and double. Setiap hidrogen ni semua carbon ni. Setiap carbon ini akan ada satu hidrogen. Okey, ini adalah Lewis structure of benzene. Okay. This is Lewis structure of benzene yang dilukis dalam bentuk skeletal. Ini skeletal structure nama dia. Apabila kita melukis, dia ada bentuk skeletal, dia ada bentuk expanded, dia ada bentuk condensed. Okay. Jadi sekarang kita buat dalam bentuk skeletal structure. Okay. Jadi dia suruh label apa? Sigma bond. Kamu tengoklah yang single ini semua sigma lah. Ini single ni kan. Sigma ni single ni sigma. Label semua sigma. Antara carbon dengan H ada sigma. Antara carbon dengan carbon ada sigma. Ada sigma. Kamu label semua. Sigma, 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 sigma. Okay, macam tu lah. Label semua sigma. Kemudian ada yang double bond tu. Yang double bond tu. Ni dah sigma. Satu lagi adalah pi lah. Pi. Macam tu saja. Mudah saja. Okay, saya bagi contoh yang lain. Kalau kamu jumpa katakan carbon dioxide. Carbon dioxide kan macam ni. C double bond O, C double bond O. Lepas tu ada berbak itu kan. Okey, yang atas ni adalah sigma, ini adalah sigma. Yang ni adalah pi, ini adalah pi. Macam tu saja. Lagi apa? HCN katakan. HCN dia macam ni. Okey. Ini adalah sigma, ini adalah sigma, ini adalah pi. Satu lagi pun pi. Macam tu saja. Kalau kamu diminta untuk melabel, kamu tengok yang sigma, yang sigma pula. Yang single ialah sigma, kalau ada double bond, ada triple bond, pi lah. Pi dia tidak boleh wujud sendiri. Dia kena ada sigma dulu baru boleh ada pi. Okey, dia macam tu. Okey. Boleh ke? Ada nak tanya apa? Halo? Ada nak tanya apa ke? Cepat. Kalau tidak saya nak pergi kepada hybrid orbital. Ada tak nak tanya apa-apa lagi? Habis ya? Boleh faham ah? Alright. Sekarang nak pergi kepada hybrid. Hybrid ni susah sikit. Jadi saya akan berakhir pada macam biasalah pukul 12. Nanti pukul 12 sampai 1 hampa boleh teruskan. Ada banyak lagi tu. Jadi bab overlapping dah habis. Bab overlapping dah habis. Kamu cuma belajar S dengan P saja. Tidak ada overlapping untuk D orbital. Tak ada. Setakat S dengan P. S dengan S, S dengan P, P dengan P, P dengan P ada end to end dengan side by side. Okay? Side by side. Ada tu saja. Sekarang saya nak pergi pada overlapping. Overlapping. Okay, kat sini. Okay. Overlapping pula. Hybrid. Hybrid macam ni pula. Okay. Dia ada kisah lah kenapa adanya hybrid tu. Pertama ialah kita kena tengok definition of hybrid orbital. Hybrid orbital ialah dia mesti syarat dia mesti ialah different orbital yang combine together. Okay, dan dia akan
menghasilkan new set of orbital yang dipanggil hybrid tu lah. Dia mesti different orbital, a mixing of different orbital to form new set of hybrid orbital. Okay, itulah hybrid. Makna dia, S dengan S tak boleh hybrid. Sebab sama orbital dia. S dengan P boleh hybrid. Okay. P dengan P boleh hybrid tak? Kalau P dengan P tak boleh. Dia mesti ada S, dia kena ada P. Lepas tu P baru boleh. Dia mesti different orbital baru boleh. Okay. Jadi kita akan ada nanti S mix dengan P, mix dengan P juga sebab P ada 3, P, P, Y, P, Z tu, dan mix dengan D, dengan D orbital boleh. Dia boleh hybrid. Dan kesemua ini nanti akan sesuai dengan 5 basic shape yang kamu belajar di dalam tajuk valence shell electron pair repulsion. Dia akan menyesuaikan diri. Okey, yang pertama ialah S, ni saya buat warna, okeylah bolehlah merah. S campur dengan P. Ni. Okey, dia mesti kan different kan? Ni S. Ini P orbital. Tak kisahlah P, P, Y, P, Z kan? Dia akan menghasilkan hybrid of SP nama dia. Ni ada 2, dia pun akan menghasilkan 2 juga. Satu, bentuk dia lebih kurang macam sama. Kalau kita tengok macam sama, tapi dia ada kat tengah ni, dia ada macam ni. Dia ada macam tu. Nama dia ialah SP. Okay, sebab inilah S dengan P. Jadi bila dia hybrid, kita jantung, dia akan dapat 2 juga. 2 SP. Dan 2 SP ini, dia akan menyusun jadi macam ni. Jadi macam ni. Silap ni, silap. 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 Sabar. Dia akan jadi macam ni. Silap lukis ni. Dia akan jadi macam ni. Macam tu. Macam ikan paus lah. Ni kepala ikan paus. Ini dia punya ekor lah. Ni nama dia SP lah. Dua-dua ni nama dia SP. Dan dua-dua SP ni akan bergabung jadi macam ni. Lepas tu ada kat tengah dalam tu kan. Macam tu. Dia akan jadi macam ni. Dia akan ada 2 SP. Bergabung. Dia menjadi macam ni lah. Ini dia panggil SP. Okay. Nampak tak bentuk dia ialah linear. Bentuk dia ialah linear. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua. Dan apa nama dia punya ni? SP lah. Yang kedua ialah, ni kita buat garisan kat sini. Nak bezakan. Okay. Kita ada S. Campur dengan 2P. Campur dengan 2P. PX dengan PY lah. Contoh dia. Dia akan jadi apa? Dia jadi macam tu juga. Dia akan jadi 3 lah. Dia akan jadi 3 macam ni. Nama dia adalah SP2. SP2. Okay? Dia akan membentuk 3 SP2. 3 SP2. Ni kalau kita nak tulis, nama dia adalah SP. Tulis kat dalam nama dia SP. Kenapa nama dia SP2? Sebab dia daripada 1S dengan 2P. Jadi SP2. Dan ketiga-tiga SP2 ni, yang ni sebenarnya macam bentuk dumbbell tau. Saya punya ni gemuk sikit. Sebab tu dia kurus sikit lah. Dia akan jadi bentuk macam ni. Sini. Tu adalah ikut-ikut. Yang ni nama dia SP2. Ada 3 SP2 yang akan bergabung dan akan membentuk trigonal planar. Dia akan sesuai dengan valence shell electron pair repulsion.
Sudut dia pun sama 120. Sudut dia pun sama. Yang ni pun sudut dia sama 180. Dia sama macam Valencian electron pair repulsion punya teori. Okey. Hybrid orbital ini akan sama, akan ada 5. Akan ada 5. Ni baru 2, ada lagi 3. Mari kita lihat. Sekarang ni okey ke? Halo? Boleh ke? Boleh. Boleh ha? Kalau tak boleh bagi tahu, saya boleh lajukan lagi. Bukan nak slow, laju lagi. Okey. Seterusnya ialah sudah tentu campuran antara S campur dengan 3P. P kan ada 3, P, P, Y, P, Z. Kita campur ketiga-tiga ni. Ni P, ni P, ni P juga, ni P, X, P, Y, P, Z lah kan. Ni S. Okay. Ni katakan P, X, P, Y. Sah. Okay, dia akan jadi apa? Nampak ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan membentuk 4 lah. Ni bentuk dia semua macam ni kan. Dia macam bentuk dumbbell tu. Dia akan bentuk dumbbell. Dan akhirnya ni semua SP3. Ni semua nama dia SP3 lah. Semua SP3. Sebab dia menggunakan 3P, 1S, SP3. 3 tu dia mesti superscript. Dan dia akan menyusun. Susun jadi macam mana? Jadi macam ni. Ni. Macam ni. Macam ni. Iaitu bentuk tetrahedral tu. Ni adalah SP3. 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 Tetrahedral. Okay. Sudut 109.5. Okay. 109.5. Dia akan mengambil sudut. Dia akan mengambil bentuk tetrahedral SP3. Kemudian yang keempat sudah tahu jawapan dia kan, iaitu trigonal bipyramidal lah. Trigonal bipyramidal. Garis. Okey, yang pen merah okey ya? Allah. Clear pen merah? Kena tukar color lain. Okey, saya akan buat. Okey. Padahal ada garis ni, nak ikut dia payah. Okey, garis, ikut garis. Okey. Sekarang ni S campur 3P. Campur lagi orbital D. Kali ni campur dengan orbital D pula. Orbital D kita tahu dia bentuk cloverleaf. Dia ada 5 kan. Yang bentuk cloverleaf tu lah, yang bentuk macam ni. Bentuk macam mana? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ni orbital D. Okey. Ni semua P, 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 D. Okey. Sekarang kita dah ada SP3D lah. SP3D. Dia jadi bentuk apa? Dia jadi semua bentuk yang sama macam ni jadi macam ni, ada kecil kat ujung ni. Macam tu. Dia macam bentuk dumbbell, separuh dumbbell. Macam tu. Jadi sekarang ada 5. Ada 5 dan nama semua ni ialah SP3D. Semua 5-5 tu lah. Dan semua kelima-lima ini dia akan menyusun akan bentuk trigonal bipyramidal. Okay. Macam mana bentuk dia? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu ada yang tegak. Ada yang tegak satu kat atas kan. Kemudian ada yang tegak di sini. Yang perpendicular. Okey. Okey lah tu. Ini adalah SP3D. SP3D. Boleh hitam ke lah. Nampak clear sikit. SP3D. 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 Okey. Sudut sini 90. Samalah macam kamu belajar sebelum ni. Ini sudut 120. Dan bentuk ini adalah trigonal bipyramidal. Okey. SP3D. Ini hybrid Hybrid.
Kemudian last punya hybrid. Last punya hybrid. Okey, kat sini. Ialah sudah tentu sp3d2. Dia sambung ya dia punya tu. Okey, mendapat satu garisan yang lurus. Sama juga lah. S campur P. Ada 3P. Campur dengan D. Ada 2D tau. 2D. Dua-dua global leaf lah. Okay. 2D kan bentuk dia global leaf. Let's say 3DXY. Dengan 3DYZ. Kan. Dua-dua tu lah. Bila kita cantum, dia akan jadi sama macam ni juga. Macam ni. Tapi ada 6. Dia besar, kecil. Dia macam dumbbell tu. Separuh dumbbell. Dia macam separuh dumbbell. Lepas tu ada kecil sini. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dia mesti 6. Sama macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mesti sama. Jadi hybrid dia pun 6 juga. Okay, ikut berapa banyak orbital yang kita mix. Kalau ada 6, dia akan jadi 6. 5, dia jadi 5. Dan dia akan menyusun, ni nama dia sp3d2. Tu. Dia akan menyusun jadi inilah. 1. Ni yang 4 dalam SATA. Ni kamu kena belajar melukis lah. Dengan cantiknya lah. Okay, sudut semua 90. Ganti hitam. sp3d2. 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 Octahedral. Sudut 90. Sebiji macam valence shell electron pair repulsion. Cuma sekarang ni kita cuma mengkaitkan dia. Macam mengintegrasikan lah antara Vesper model dengan orbital hybrid. Kan? Dia mesti sama. Okey, mari kita tengok soalan. Boleh ke setakat ni okey? Halo? Okey. Tengok soalan, ada tak yang berkaitan dengan Okey, what is meant by hybridization? Okey, saya dah bagi tahu. Hybridization adalah mixing of atom orbital in general new set orbital. Okey. Kemudian name the hybridization of the atom carbon in the following molecule. Okey. Ya. Selalunya yang hybrid orbital ni dia untuk molekul yang kompleks. Untuk molekul kompleks. Kalau yang orbital yang simple macam tadi hidrogen tak payahlah hybrid. Dia cuma dia boleh terus overlap saja. Jadi kamu kena ingat kenapa ada hybrid orbital kerana molekul yang kompleks itu tidak dapat diterangkan secara overlapping yang biasa. Macam Cl dengan Cl, senang je. Sebab dia ada satu single, bam, dia terus overlap kan, terus jadi, senang. Tetapi ada molekul yang kompleks, kalau kita nak terangkan tu, kita tak boleh nak terang. Macam mana boleh jadi macam ni? Itu sebab dia kenapa ada orbital overlapping. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada bagaimana cara kita nak menentukan, kita nak melukis hybrid orbital dan dia overlapping. Dan hybrid orbital ni pun dia akan overlap juga nanti. Tadi orbital yang unhybrid, kan, hidrogen dengan hidrogen, dia unhybrid orbital. Dia unhybrid dan dia overlap. Sama juga klorin dengan klorin. Dia tidak perlu pun untuk hybrid, tak perlu. Dia ialah unhybrid. Dia ialah kita panggil pure orbital, kan, yang tak hybrid. And then dia overlap. Kes yang kita hybrid ini, okey, mula dia hybrid, selepas hybrid baru dia overlap. Dan overlap dia pun sama macam tadi. Ada sigma, ada pi. Ada sigma, ada pi. Dan untuk hybrid dia cuma untuk sigma sajalah. Pi dia khas untuk yang unhybrid orbital. Pi yang side to side tu. Yang sigma ini nanti kita akan melihat bagaimana dia
kita nak gunakan ini, hybrid ini untuk dia overlap end to end. Overlapping. Okay. Okay, kita tengok yang B tu, 2B, name the hybridization of the carbon atom in the following molecule. Kita ada carbon atom. Okay, give sini. Okay. Soalan dia adalah CH3 COH macam ni ya. CH3. Okay. Okay. Jadi cara dia lah, bila kamu dapat macam ni, pertama kamu kena tukar dia kepada Lewis structure. Okay, kena tukar dia kepada Lewis structure. Macam mana kamu nak tukar kepada Lewis structure? Macam kamu buat sebelum ni, bilang dia punya valence elektron kan. Lepas tu tentukan yang mana menjadi center, yang mana menjadi terminal dan sebagainya. Okey, ingat tak? Macam mana nak buat tu? Dan saya juga ada bagi petua. Betul tak? Untuk organik, dia ada petua yang mudah untuk kita melukis struktur ini tanpa perlu kita membilang dia punya valence elektron. Kamu boleh tengok saya punya video, saya ada bagi petua. Dan sebelum ni pun saya ada cerita juga tentang petua tersebut. Saya tak tahu sama ada kamu ingat ataupun tidak. Petua dia mudah saja. Karbon, dia akan ada 4 ikatan. Hidrogen 1. Kalau nitrogen 3, ada 1 lone pair. Oksigen ada 2 ikatan, 2 lone pair. Ya, ingat tak? And then kumpulan 17 akan ada 1 ikatan, ada 3 lone pair. Untuk molekul yang neutral. Yang neutral lah. Bukan yang ada charge. Yang ada negatif, ada positif. Dia tak boleh pakai lah. Ini untuk organik lah. Untuk organik memang boleh pakai. Untuk yang bukan organik, kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai. Untuk yang bukan organik, kita kena pakai cara biasa tu lah. Apa faham tak ni? Okay. Faham tak ni? Kenapa saya bagi petua ni? Sebab mempercepatkan kita punya. Kita tengok CH3COH, inilah carboxylic acid, inilah organik. Boleh pakai petua yang saya bagi tahu tu. Okay, tengok. Saya ulang lagi sekali bagaimana petua ini digunakan. Kalau masih tak faham, boleh rujuk balik saya punya video tentang Lewis structure. Di last bahagian video tu ada saya cerita pasal bagaimana cara cepat untuk kita lukis. Okay, saya ulang lagi sekali. Bila nak buat overlapping, nak tentukan dia punya type of hybridization, memang kena buat Lewis structure. Kalau Lewis structure fail, habis yang lain tu fail. Okay. Okay, ni carbon. Okay, carbon kena ada 4 ikatan. Jadi saya akan buat macam ni. 1, dia ada 3 H kan. Ketiga-3 H ni akan melekat pada carbon. Buat macam ni. Okay, nampak? Dengan lajunya boleh buat kan. Kemudian C ni, dia akan melekat dengan carbon yang sebelah ni. Okay. Ni carbon yang pertama, ni carbon yang kedua. Ni carbon yang kedua lah ni. Carbon yang pertama ni telah pun lengkap 4 ikatan dia. Nampak tak? Cukup dah 4. Okay, dah settle. Sekarang saya nak settlekan C kat sini. COOH. Okay, kalau COOH, ini dia punya functional group dia. Kalau organik, kita tahu COH ni adalah C double bond O. Lepas tu ada O kat sini, ada H kat sini. Dia macam tu. Kalau kamu tengok ada COOH ataupun kadang-kadang dibuat begini, CO2H. Okey, kita tahulah itulah carboxylic acid. Kita buat macam ni lah. Dan kalau kita merujuk pada carbon ini, dia dah cukup 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Okey, oksigen ini, petua saya bagi tahu tadi, ada 2 ikatan, 2 lone pair. Ni ada 2 lone pair kat sini. Ada 2 lone pair. Oksigen sini pun, dia dah ada 2 ikatan, 2 lone pair. Okey, hidrogen memang 1. Dia duplex. Okey, dah settle. Sekejap saja kita dah boleh lukis Lewis structure of, ini nama dia adalah ethanoic acid. Okay. Ethanoic acid ada 2 carbon. Okay. Soalan minta name the hybridization of the carbon atom. Dia nak yang carbon saja. Apakah nama dia punya hybrid dia? Okay. Jadi saya akan rujuk kepada ni.
Saya akan rujuk, ada 2 karbon kan? Jadi ada 2 karbon. Ini pakai hybrid apa? Ini pakai hybrid apa? Soalan dia. Jadi saya tengok karbon kat sini. Macam mana saya nak tahu hybrid dia? Saya kena bilang berapa sigma bond dia. 1, 2, 3, 4. Kalau 4, sp3. Begitu saja, mudah saja. S1, P ada 3. 1 campur 3, 4. Kenalah dengan dia punya sigma bond dia, sp3. Macam mana nak tahu? Kita bilang dia punya sigma bond dia. Okay, tengok karbon yang ni pula. Kita bilang yang sigma bond, jangan kira yang pi bond. 1, 2, 3. 3 sp2. Begitu mudah sekali. Mudah kan? Katalah mudah. Halo, halo. Ya. Mudah, okey. sp2, itulah hybrid orbital of carbon dalam kes ini. sp3, yang satu lagi sp2. Dengan membilang sigma bond dia. Okey, soalan seterusnya. CH3 CH double bond CH2. Ini ialah ethene, Okey, macam tadi kita akan buat dia punya covalent bond dia. Kita akan buat Lewis structure dia. Okey, ini carbon C, carbon kat sini Dia ada 3H. 1, 2, 3. Okey, dia akan terikat dengan carbon kat sini. Okey, C situ. C sini dia ada 1H. 1. And then dia ada double bond. Kita pun buat double bond. C ini ada 2H. Okey, kita pun buat macam tu. Siap dah. Dengan lajunya kita boleh buat. Okey. Dan kita make sure carbon tu cukup 4. 1, 2, 3, 4. Ni pun 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hydrogen dia duplet. Lepas tu kita tentukanlah. Kita check ni, ada 3 carbon kat sini sekarang ni. Soalan minta carbon kan. Okey, apakah hybrid orbital of carbon yang pertama ni? Izati. Apa Izati? Izati atria. Atria. Apa? SP apa? Hybrid orbital of carbon. Yang pertama. Izati, apakah hybrid orbitalnya? SP3 kot sir. SP3 SP apa? SP? 3. SP3 bagus. SP3 Macam mana nak tahu SP3? Bilanglah 1, 2, 3, 4. Kalau 4, SP3. Dia kalau 2, SP. Kalau 3, SP2. 4, SP3. Kalau 5, SP3D. Kalau 6, SP3D2. Tu saja. Tak ada benda lain. Yang tengah ni. 1, 2, 3, SP2. Yang ni, 1, 2, 3 juga, SP2 juga. Macam tu sahaja. Begitu mudah sekali. Mudah kan? Okey, ada banyak tu lagi. Jadi, saya nak kamu, saya nak ambil yang nombor 4 tu. Nombor 4 tu, CH. Sekarang ada kelas English. Oh, habis dah masa? Oh, betul-betul. Hampir sejam dah habis masa. Okey. Jadi, kamu habiskan. Kamu habiskan, kamu bolehlah jawab yang seterusnya lah. Okey, jadi sekian 12 dah. Lupa, hampir sejam hari ni. Esok yang 2 jam. Okey, jadi sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nanti boleh teruskan menjawab. Alright. Baik, terima kasih sir. Okey. Ya. Saya akan stop sharing dan stop recording.